Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang ceria ini 1 hari bulan 8 23 bersama dengan 14 Muharram 45, kita dapat teruskan pengajian kita dalam Tafsirul Muharrar dan juga pimpinan Ar-Rahman, surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah, surah yang ke-98. Surah 98, juzuk yang ke-30. Juzuk yang ke-30. InsyaAllah kita akan mula baca ayat. Kita baca muqaddimah dia, intisari kandungan, maqasidus surah. Kemudian kita pergi kepada tafsir ringkas dan mencari 5 faedah daripada ayat yang mulia ini biiznillahi azza wa jalla. Untuk sesi ini kita hanya ambil 5 ayat dulu. 5 ayat dulu. 1 hingga 5. Sambung pula dalam siri akan datang pula yang insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Balik kepada muqaddimah pimpinan. Muka surat 1416. Surah muqaddimah surah Al-Bayyinah. Surah ini diturunkan di Madinah. Surah Madaniyatun. Surah diturunkan di Madinah, maknanya setelah Nabi berhijrah. Ramai ulama memilih kata surah ini Madaniyah. Ada juga sebahagian mengatakan Makkiyah. Mengandungi 8 ayat. Dinamakan surah Al-Bayyinah. Kenapa? Maksud bayyinah, bukti yang jelas nyata. Kerana pada awal surah ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahawa orang-orang kafir dari ahli kitab, Yahudi dan Nasara, serta orang-orang musyrik kafir yang lain tidak akan terlepas dari kepercayaan dan amalan masing-masing sehingga datang kepada mereka bayyinah, bukti yang jelas nyata, iaitu seorang rasul dari Allah yang membacakan kepada mereka lembaran-lembaran suci
terkandung dalamnya pengajaran-pengajaran dan hukum-hukum yang benar. Itu satu surah. Satu lafaz Al-Bayyinah ambil daripada hatta ta'tiyahumul bayyinah. Maka dinamakan kepada surah ini dengan Al-Bayyinah. Nama yang kedua, wa tusamma aidan surah Lam Yakuni. Orang panggil juga surah ni nama dia surah Lam Yakuni. Dan surah Al-Qayyimah. Nombor 3 surah Al-Qayyimah. Nombor 4 surah Al-Munfakin. Al-Munfakin. Yang kelima surah Al-Bariyah. Yang keenam surah Al-Infikak. Banyak pula nama, ada 6 nama surah ni. Surah Al-Bayyinah, ulang balik semula. Bayyinah. Yang kedua Lam Yakuni. 3 Al-Qayyimah. 4 Al-Munfakin. 5 Al-Bariyah. 6 Al-Infikak. 6 Al-Infikak. Maknanya ada 6 nama. Surah ini ada berapa nama apa? 6 nama. Kenapa banyak sangat? Sebab diambil daripada lafaz-lafaz yang pelik ada dalam surah ini. Itu biasanya ulama yang menamakan diambil begini. Jadi nama-nama ni ambil daripada sebuah kitab menarik, nama dia Jamalul Qurra wa Kamalul Iqra. Siapa dia ahli bahagian kajian Al-Quran, kena ada kitab ni. Nama dia Jamalul Qurra wa Kamalul Iqra li Alamiddin As-Sakhawi. Baiklah. Dalam hadis ada tak Nabi sebut nama dia? Naam. Dengar kisah. Dinamakan juga dengan lam yakunil ladzina kafaru. Lam yakuni itu ambil daripada mana? Ini nama yang ketujuh dah ni. Lam yakunil ladzina kafaru. Nama yang ketujuh. Ambil daripada hadis Nabi kita sebut. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Ubay bin Ka'ab. Tanda pelajar, Ubay bin Ka'ab ni seorang sahabat yang mahir dalam bidang qiraat, pakar dalam bidang qiraat. Maka Nabi kita kata, Ubay, inna Allah amarani an aqra'a alaika. Allah Ta'ala perintahkan kepada aku supaya aku baca kepadamu lam yakunil ladzina kafaru. Mana surah ni lah. Maka Nabi kita namakan dengan satu ayat, lam yakunil ladzina kafaru. Qal, Ubay terkejut. Wasammani lak. Allah namakan nama saya ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, na'am. Allah sebut namamu. Fabaka, menangis. Siapa dia menangis? Ubay bin Ka'ab. Allahu Akbar. Mulianya Ubay. Nama dia disebut oleh Allah Azza wa Jalla kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi kita baca surah Lam Yakuni kepada Ubay. Hadzal hadis akhrajahu Bukhari wa Muslim. Mana hadis ni hadis sahih. Jadi ada 7 nama surah surah Al-Bayyinah, ada 7 nama. Ada tak orang lain lagi Tuhan sebut nama? Ada secara umum. Naam. Ada. Hadis yang panjang anda dah sebut banyak kali dah. Tapi kita tengok, kalau ada masa di akhir kita sebut, kalau tidak kita tunda di tempat lain. Allahu Akbar. Selesailah kita pergi berpindah kepada intisari kandungan. Intisari kandungan. Menerangkan bahawa orang Yahudi dan Nasara yang diberi kitab Taurah dan Injil itu tidak berpecah belah, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang jelas nyata, yakni bukti yang menunjukkan bahawa
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah rasul yang dijanjikan kedatangannya dalam Taurah dan Injil yang diturunkan kepada mereka. Jadi Yahudi dengan Nasara dia sudah dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab mereka. Sudah ada. Sifat-sifat Nabi, ajaran yang dibawa oleh Nabi ada. Karena itulah Yahudi yang ikhlas bila dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam terus masuk Islam. Yahudi yang jahat, merekalah yang menyembunyikan fakta, menyembunyikan maklumat, tak mau cerita yang benar kepada orang. Berlakunya perpecahan dan perselisihan itu semata-mata kerana ada di antara mereka orang-orang yang sayang meninggalkan kepercayaan dan amalan yang diterima turun-temurun. Satu nyakit, tak mau tinggal harta nenek. Dan ada pula yang berperasaan hasad dengki. Hak ni besar. Serta sayangkan pangkat dan pengaruh yang mereka nikmati faedahnya. Mana kalau dia ikut Nabi, downgrade lah dia. Orang ikut Nabi lah, tak ikut dia. Jadi supaya tak lari pengikut, follower tak hilang, lawan tetap lawan. Walaupun dia tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam benar. Jangan ikut perangai Yahudi. Kita ini pun ramai juga. Bila kita kemukakan dalil-dalil bukti daripada sunnah Nabi, amalan-amalan yang baik, dia kata ana tahu. Tapi ana tak boleh buat. Kalau ana buat juga orang kampung marah, lari. Kita kata di mana ke amanah ilmiah? Amanah ilmu kita duduk di mana? Kalau kita tak berani nak buat yang benar kerana takut orang marah. Allahu Akbar. Ini bahaya. Kemudian ditegaskan bahawa mereka berpecah belah dan bersisihan pada dasar-dasar agama dan cabangnya, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah dengan mengikhlaskan ibadat kepada Allah, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan salat dan memberi zakat, dan yang demikian itulah agama yang benar. Setelah menerangkan azab seksa yang disediakan untuk mereka dengan sebab kekufuran mereka, maka surah ini diakhiri dengan menerangkan perihal orang-orang yang beriman serta beramal saleh dan balasan yang sebaik-baiknya yang diberikan kepada mereka. Kita berpindah kepada tafsir Muqaddimah Al-Muharrar, Maqasidus Surah. Objektif surah ini membincangkan tentang apa? Taubih al-musyrikin. Allah Ta'ala mencela, mengutuk orang puak kafir, musyrikin dan ahli kitab. Kenapa dia beza ayat ni? Kafir biasa dengan ahli kitab. Sebab apa? Kita tengok dalam faedah nanti ada ada huraian di sana insya-Allah. Mencela puak-puak musyrikin dan ahli kitab kerana mereka mendustakan Al-Quran, mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan menyatakan apa hujung jatuh mereka, dan juga apa kesudahan orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun tajuk-tajuk topik utama Maudu'atis surah ada 4 perkara. Yang pertama, mencela ahlul kitab dan orang kafir musyrikin yang berterusan duduk di atas kesesatan mereka setelah dinyatakan yang benar. Nyata hak benar pun kerah kepala juga. Ini berat. Sanian, tajuk yang kedua, at-ta'jib, rasa pelik, hairan, takjub dengan sikap mereka yang kontra, terumbang-ambing, tak stabil, dan menyatakan bahawa sebab kekufuran mereka kerana mereka mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menentangnya dengan kerah kepala, dan juga dengan sebab mereka hasad kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu Nabi benar tapi tak mau ikut kerana hasad. Allahu Akbar. Ini punca balah kita hari ini pun kerana hasad. Hasad
Orang lain boleh, kenapa saya tak boleh? Mula berasak. Main TikTok lah, main Facebook, macam-macam main. Thalisan, yang ketiga, at-tasjilu alaihim. Allah Ta'ala rakamkan, catatkan ke atas dahi mereka bahawa mereka lah syarrul bariyah, sejahat-jahat manusia. Dan sebaliknya, orang yang beriman khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Allahu Akbar. Yang keempat, as-sana'u 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihat. Allah Ta'ala puji ke atas orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa zikru jazaihim fil akhirah, dan Allah nyatakan balasan untuk mereka di akhirat. Adapun munasabah Al-Bayyinah dengan sebelumnya, Al-Bayyinah dengan Al-Qadar, apa munasabah dua surah ini? Menarik, tanda ni. Surah Al-Bayyinah macam penyambung kepada surah Al-Qadar, Al-Qadri. Seolah-olah Allah Ta'ala bagi tahu, inna anzalnahu fi lailatul qadri, aku turunkan Quran pada malam Lailatul Qadar. Timbul soalan, buat apa turun Quran? Kenapa Quran diturunkan? Limadha? Faqila, kita jawab, kerana puak-puak lam yakunil ladzina kafaru min al-kitab, puak al-kitab ni tak akan beriman, tidak akan meninggalkan pahaman buruk mereka, sehinggalah datang pada mereka bayyinah. Dia nak bayyinah, nak evidence, nak bukti, nak keterangan. Maka Allah kata, ini keterangan aku, Al-Quran telah aku turunkan. Apa lagi yang kamu nak? Kenapa tak mau beriman juga? Maka bukan soal bayyinah, soalnya keras kepala. Baik, pada jemaah sekalian, mari kita pergi kepada huraian ayat, tafsir ayat. Buka tafsir ayat, muka surah 1417. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, serta orang-orang musyrik kafir tulen, tidak akan terlepas dari kepercayaan dan amalan masing-masing sehingga datang kepada mereka bukti yang jelas nyata. Lam yakunil kufar, puak-puak kafir Yahudi dengan Nasara, satu spesies kafir yang ada kitab. Pada tu nama dia ahlul kitab. Wal musyrikin, puak-puak kafir lain penyembah berhala, tokoh kayu, batu, sembah buah, macam-macam sembah. Mereka ini tidak akan meninggalkan agama mereka selagi tidak datang tanda-tanda yang jelas, bukti yang nyata daripada Allah Azza wa Jalla yang menunjukkan bahawa agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar. Munfakin, mana mereka ni tidak akan keluar. Jadi itu dia panggil penjelasan yang sangat nyata. Jadi puak kafir ini tidak akan tinggalkan kekufuran mereka, kesyirikan mereka, sehingga datang hujah menjelaskan kepada mereka. Ada kata, Ibnu Juzai kata, tulis, pelajar, makna munfakin, tak akan tinggal, tercabut daripada kepahaman lama dia, sehingga datang hujah yang jelas. Satu. Ada kata sehingga mereka mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya selagi tak lambi Allah Taala tak bangkit Nabi, duduk situlah Yahudi tunggu. Dua. Yang ketiga, mereka tidak akan terpisah daripada ajaran buruk mereka itu sehingga Allah hantar mari Rasul. Dekat-dekat tadi juga tu. Yang keempat, mereka tidak akan berpisah daripada ni sehinggalah Allah Ta'ala hantar mari Nabi SAW menjelaskan kepada mereka. Jadi empat perkara ni rasa macam dekat-dekat ya.
Ibnu Juzai dia bawa 4 perkara, kita kata lebih kurang lah, sehingga datang hujah yang dibawa oleh Nabi SAW sebagai seorang Rasul, boleh dijamakkan. Alhamdulillah. Tapi apa boleh buat, ada kerah kepala, cakaplah apa benda pun. Orang Kelantan, ini bahasa kampung Kelantan, dia kata royaklah rima ke gajah, tak pakai hijau belaka. Mana kau bagi tahulah apa benda pun, buat kapis situlah dia. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita daripada sifat kerah kepala, tak mau dengar kata. Ayat ini tanda pelajar ditafsirkan dengan surah Taha ayat 133 dan 134. Surah Taha 133 134. Baik, kita berpindah kepada ayat yang kedua. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Iaitu, siapa dia ke Bayyinah? Apa itu Bayyinah? Yang mereka nak tu apa? Allah jawab, Rasul, iaitulah seorang Rasul yang dihantar oleh Allah Azza wa Jalla, yang membacakan kepada mereka lembaran-lembaran yang suci. Baca kepada mereka lembaran yang suci. Jadi Rasul Allah hantar mari baca kepada mereka perkara yang tersebut, lembaran yang suci. Allahu Akbar. Ai annahu ajmalal bayyinah. Allah kata bayyinah. Ayat ini menyatakan siapa bayyinah? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana al-bayyinah itu, iaitulah Rasulun minallah, man huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang membaca ke atas mereka kitab Al-Quran yang diturunkan kepada baginda, yang suci daripada sebarang penyelewengan dan juga kesalahan maklumat. Baca. Kalau mu tak baca juga, bukan salah kita, salah awak. Salah apa? Salah puak Yahudi yang kerah kepala tak dengar kata. Fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah, ai yang terkandung dalamnya, dalam kitab suci itu, pengajaran-pengajaran dan hukum-hukum yang benar. Ai fitil kasuhuf, kitab-kitab yang Allah Ta'ala turun, iaitulah kutubun mustaqimatun, kitab yang jelas, yang benar, yang tidak ada sebarang kesalahan dan penyelewengan, kerana ia datang dari Allah Azza wa Jalla. Kitab yang datang dari Allah Azza wa Jalla, itu yang sepatutnya kita kena ingat. Jadi kata di Mawardi, Al-Mawardi kata kufiha kutubun qayyimah, dalamnya kitab yang jelas, yakni kutubullah, kitab Allah Ta'ala yang jelas, yang nyata, yang telah dibawa oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada Nabi yang sebelumnya. Jadi Al-Quran menjadi muhaimin, pengawal kepada kitab yang terdahulu. Mana kalau dia orang ni pendeta Yahudi ubah, kita bercanggah dengan Quran, kita kata la, akidah tauhid satu je. Semua Nabi membawa kepada tauhid yang satu. Ada juga yang mengatakan fiha kutubun qayyimah ai furudullahil adilah. Dalam Quran ni ada fardu, kewajipan-kewajipan yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla yang sangat menarik. Itu dia panggil keindahan Islam. Kita berpindah kepada ayat 4. Punca berpecahnya Yahudi dan Nasara dan juga geng-geng yang lain, kenapa? Apa sebab mereka berbalah? Limadha? Ini menarik. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Dan orang-orang Yahudi dan Nasara yang diberi kitab Taurah dan Injil itu tidak berpecah belah, melainkan setelah datang pada mereka bukti yang jelas nyata. Mula-mula dia okey lagi,
Bila datang Nabi, dia tengok, inilah yang ada dalam kitab Taurat. Maka berpecahlah sekumpulan kecil daripada mereka ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Sayyiduna Abdullah bin Salam, lantung beriman. Dia tengok muka Nabi, dia kata, aku tahu muka ini muka benar, bukan penipu, pembohong. Apa yang ada dalam kitab Taurat sebiji kenakan Nabi. Terus dia beriman sallallahu alaihi wasallam. Ketua besar Yahudi nama dia Huyai bin Akhtab, dia dengan adik dia keluar mari ke Madinah nak pergi tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dicerita oleh Safiyah, anak dia. Safiyah ni anak Huyai, bapa Yahudi tapi jadi isteri Nabi. Safiyah kata, aku dengar pagi tu mereka berdua beradik ni bercakap nak pergi tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Petang balik rumah lembek tak bermaya. Adik dia tanya ke Huyai, bang, ahwa, tengok bahasa Arab, ahwa, dia ke? Dia tu ke? Hak ada lagi tak tahu orang dia ke? Huyai jawab, huwa, ya dah. Sepatutnya bila dia kena, ya dah, berimanlah. Kata dia adik dia, ma mauqifuna, apa sikap kita? Huyai kata apa? Adawatuhu imbaqi itu. Aku lawan, tetap lawan selagi aku hidup. Ini celaka punya manusia. Tafarraq, berpecahlah Yahudi, sebahagian kecil ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang besar-besar, yang kepala keras, lawan, tetap lawan, walaupun dia sudah nyata depan dia bayyinah, keterangan yang jelas di hadapan mereka. Apa boleh buat? Allahul musta'an. Kita kata Allah Ta'ala lah bantu kita. Tak mau jadi kerah kepala, tak mau jadi makhluk yang bengong, dengar yang benar tak mau ikut, kita kata itu makhluk kerah kepala yang wajib kita jauhi sifat yang buruk yang telah ditunjukkan oleh pendeta-pendeta, pembesar-pembesar Yahudi terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok nota di bawah. Yakni bukti yang menunjukkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah rasul yang dijanjikan kedatangannya dalam kitab-kitab Taurah dan Injil yang diturunkan kepada mereka. Berlakunya pecah belah itu semata-mata kerana ada di antara mereka orang-orang yang sayang meninggalkan kepercayaan tok nenek dan amalan yang diterimanya turun-temurun, dan ada pula yang berperasaan hasad dengki, ini yang besarnya, dan sayangkan pangkat dan pengaruh yang mereka nikmati faedahnya. Di punca orang tak mau ngaku kalah ni punca dia. Hasad, dengki, tak mau hilang jawatan, tak mau hilang pengikut. Ini punca, maka banyaklah berlaku kerusakan. Allahu Akbar. Baiklah, kita ambil arahan yang terakhir dalam siri ini. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya. Jadi Allah Ta'ala perintah Yahudi dengan Nasara supaya ikhlaskan ibadat kepada Allah semata-mata, jangan buat syirik. Dalam Al-Quran, tanda ni pelajar, Suratun Nahli ayat 36, Allah nyatakan, walaqad ba'athna fi kulli ummati rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Dan kami telah bangkitkan kepada setiap umat seorang rasul. Apa dakwah dia? Dua. An i'budullah, naklah kamu sembah Allah dan jauhkan diri daripada taghut. Itu dakwah semua Nabi. Semua Nabi dakwah dia satu je, iaitu dakwah tauhid, sembah Allah, jauh tahu. Adapun syariat itu berbeza sikit. Orang ni solat berapa waktu, orang ni itu perbezaan dari sudut syariat. Tapi dari sudut agama, millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu
wa fi hadza. Allah namakan semua dakwah Nabi Islam. Baik, tengok kalimah yang kedua, mukhlisina, ikhlas. Yang kedua, hunafa. Apa nak hunafa? Lagi tetap teguh di atas tauhid yang murni. Yakni hunafa ini iaitulah orang yang bebas daripada kecenderungan kepada syirik. La. Hunafa makna murni tauhid dia, yang betul-betul sembah Allah Azza wa Jalla, bertauhidkan kepada Allah, menjauhi syirik, dan mereka tetap di atas landasan Islam. Tanda ni pelajar, ayat ini ditafsir dengan ayat surah Al-An'am ayat 161 sehingga 163. Itu dia panggil tafsirul Quran bil Quran, tafsir Quran dengan Quran. Tiga, arahan yang ketiga, wa yuqimus salah, dan supaya mereka mendirikan salat. Supaya mereka mendirikan salat, semaya dulu. Salat. Kata di munasabah ayat, lamma zakara asladdin, Allah Ta'ala sebut asal agama. Apa dia? Tauhid. Kemudian diikut dengan furu', cabang dianya, salat. Kerana dia yang paling besar, bersifat harian, terpakai kepada orang kaya dan orang miskin, orang sihat dan orang sakit. Kemudian yang ke berapa kita? Hunafa, salat. Yang keempat, wa yu'tuz zakah, dan tunaikan zakat. Jadi salat dengan rukun dia, syarat dia lah, mesti kena ada. Kemudian menunaikan zakat, ini untuk orang kaya. Orang miskin tak ada harta, tak masuk. Orang miskin tak masuk. Jadi tertib dianya tauhid, kemudian datangnya rukun Islam, bermula dengan hubungan di antara kita dengan Allah, salat. Kemudian yang keempat, perhubungan di antara kita sama-sama manusia, nama dia zakat. Zakat ni memang Allah Ta'ala perdukan ke atas orang kaya, supaya keluarkan hartanya sebahagian 1/40 diberi pada orang miskin. Diberi pada man? Kepada fakir miskin yang memerlukan. Tak boleh makan tu, tidak boleh kita makan. Tak boleh kita ambil. Orang miskin je boleh. Dan fisabilillah, seperti yang digariskan oleh Allah, 8 kumpulan yang layak menerima zakat. Bukan semua orang boleh ambil zakat, jangan main-main. Wa dzalika dinul qayyimah, yang demikian itulah agama yang benar. 4 perkara kena buat, maka kamu telah menegakkan agama yang benar. Mungkin datang soalan, kenapa tak ada puasa dengan haji? Jawabnya, ayat ini berperingkat. Puasa turun ayat lain, haji juga adalah ayat lain. Jangan kata, oh ayat ni tak sebut pula zakat, tak sebut pula puasa, tak sebut pula haji. Dia sebut dalam ayat lain. Ai wa zalikal ladzi umiru bihi minat tauhid, arahan supaya tauhid, solat, zakat, itulah agama yang mustaqim, yang benar, yang adil. Ayat ini, tanda ni pelajar, pencatat, ditafsirkan dengan surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum ayat 30 dan ayat 31. Ar-Rum ayat 30 dan 31. Alhamdulillah, tamatlah siri pertama bagi surah Al-Bayyinah. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang, ayat 6 sehingga ayat 8, insyaAllah. Baik para jemaah sekalian, sekarang kita mencari 5 faedah daripada 5 ayat yang kita baca ini biiznillahi azza wa jalla. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Tengok, tidak akan berpisah puak-puak kafir ahlul kitab dan musyrikin. Kenapa dipisahkan musyrikin? Maka di sini bila sebut syirik,
sepatah syirik itu dalam Quran secara mutlak, secara umumnya tidak masuk ahlul kitab. Karena itu dia pisahkan. Ahlul kitab patut kalau nak kira kafir belaka, tapi ada kategori. Ada kategori. Wa innama yadkhuluna fil syirkil muqayyadi, iaitulah mereka Alkitab masuk dalam kumpulan syirik yang terikat dengan nama. Syirik Ahlul Kitab. Jadi adalah syirik di masing-masing lah. Yang ni kata ni anak Tuhan, yang ni kata macam-macam dia punya balah. Oh ni kata malaikat, oh ni kata Isa, yang ni syirik. Maka Allah Taala sebut di sini dua kumpulan syirik. Syirik Ahlul Kitab satu kumpulan. Syirik sengoti, hak tak ada kitab langsung, dia panggil sebarang jenis syirik atas dunia ni. Ada satu lagi dia panggil al-majus, hak semua hafiz, ada kitab ke tidak. Maka itu perbahasan ulama dalam kitab, dalam perbahasan al-adyan, Maka Ahlul Kitab ni ada yang syirik, yang kafir, tapi dia panggil syiridun muqayyad, syirik yang terikat dengan beberapa isu. Dia jadi kafir juga, tapi tidaklah total. Bila kata-kata syirik masuk waktu tak. Sebab apa? Sebabnya asal ahlu Yahudi dengan Nasara, asal dia, kitab dia mari daripada Allah, tak ada syirik langsung, semuanya kitab tauhid. Tetapi apa boleh buat? Yang menyelewengkan mereka, badalu wa ghayyaru, yang mengubah, yang memodifikan agama mereka ini. Siapa dia? Pendeta-pendeta dia. Maka jadilah mereka itu syirik di kalangan ahlu kitab yang menyeleweng. Kita jelaslah dari sudut fakta sejarah. Habis syirik yang lain-lain itu, itu macam-macam syirik ada atas dunia ni. Yang pentingnya ahlul kitab tu ada sedikit keistimewaan. Sebab tu peringkat awal dulu, ahlul kitab ni walaupun dia tu berbeza, tapi masih lagi wal muhsanatu minal minal ladina. Jadi ada juga orang-orang perempuan dia boleh kahwin. Sembelih ahlul kitab masih peringkat awal dululah. Sampai sekarang ni ahlul kitab lah ni tak tahulah pakai kitab ke tidak, syirik terus dah buat dia ni. Wallahu alam. Ada lagi orang nak tanya, kalau kita pergi negara ahlul kitab boleh makan tak sembelihan dia? Kita kata kita tak tahu dah. Syirik mereka lah ni setara mana? Wallahu alam. Jadi anak tak berani nak jawab. Faedah yang kedua, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Timbul satu soalan lagi. Kenapa Tuhan kata min ahlil kitab? Dia tak kata minal yahudi wan nasara. Lish? Kenapa Tuhan tak direct? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Kenapa dia tak kata lam yakunil ladzina al yahuda wan nasara? Limadha? Al-jawab, min ahlil kitab, orang yang ada kitab, yadullu ala kaunihim ulama, menunjukkan bahawa mereka itu ulama. Dia tahu di tangan dia ada kitab. Pendeta-pendeta inilah yang merusakkan agama. Wazalika yaqtadi, maka menunjukkan bahawa yang menyeleweng, yang menjadi kafir, siapa dia? Ulama-ulama, pendeta-pendeta yang ada kitab di tangan mereka. Maka kalau dia kufur, lagi jahat daripada kafir biasa. Sebab apa? Sebab dia tahu, dia buat. Ini yang kita bimbang hari ini. Maka kita ni para jemaah sekalian, orang-orang yang belajar agama, ada ilmu, ada maklumat, jangan cair, lunak, bahasa budak-budak Facebook, jangan koyak dengan orang hentam kita. Walaupun mereka kelanyak kita, yang benar mesti diperkatakan. Tak berani nak royak, tak berani nak kata takut orang marah, kita kata jatuh sudut main lah. Maka kalau kita kumpul jenama-jenama yang ada ahlul kitab, alladzina kafaru, ahlul kitab, tengok dalam ayat ni, alladzina kafaru, satu kumpulan, ahlul kitab satu kumpulan, musyrikin satu kumpulan,
Bila kita pisah-pisah, ni ada satu kajian baru yang dibuat oleh pelajar kita ni di satu tempat nama dia Perlis Center Wisdom ni. Dia keluar sebuah kitab besar gini 60 agama sudah bertapak di Malaysia. 60 agama. Bukan ajaran sah dalam agama Islam, 60 agama sudah mari. Maka para ulama mengatakan al-kufru kulluhu millatun wahidah. Hak kafir ni satu je. Kafir lah. Lawan dia Islam, tauhid. Yang satunya tauhid. Hak lain terpecahan dia 60 kan 600 agama millatun wahidah, semuanya kafir, semuanya ke neraka belaka wal iazubillah. Jangan lunak-lunaklah. Para pemimpin kerana nak ambil hati penyokong, tak usah duk katalah Islam dengan agama lain kita ni sama je, nak mencari kedamaian. La, agama toleransi dalam beragama berbeza, tapi kita kena nyatakan bahawa agama yang benar Islam. Yang kita bimbang hari ini dengan liberalisme, puak-puak geng-geng liberal ni kerana nak ambil hati penyokong sanggup buat apa saja. Nah, Allahul musta'an. Kita tak jumpa lagi orang yang hebat, dia panggil multicultural. Semua benda dia boleh buat, kecuali geng-geng liberal saja boleh buat. Waktu menyanyi, waktu di masjid, waktu qasidah, waktu melompat. Semua benda boleh buat. Kita kata subhanallah. Ada orang yang ada kecenderungan dia masing-masing, sekular. Tapi liberal lebih teruk daripada sekular, sebab dia boleh buat apa saja. Semua benda boleh buat. Kita kata ini berbahaya kepada masyarakat apabila dinormalisasikan acara-acara agama lain ke dalam kehidupan masyarakat. Kita kata jangan. Bertegas pihak penguasa agama, kita akan dipersoalkan di hadapan Allah Azza wa Jalla kalau kita diam kepada orang-orang yang melakukannya. Tak kira orang besar atau orang kecil, mesti tegas dalam menyatakan dinul qayyimah, agama yang benar hanya satu. Faedah yang ketiga, yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Jadi kalau kita tengok ada ayat ni macam Nabi kita membaca. Yatlu itu makna membaca kitab. Pada zahirnya nampak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca. Sedangkan sudah sepakat para ulama Islam salafan wa khalafan mengatakan Nabi kita ni ummiyun. Al-ummi, tak membaca, tak menulis. Maka dia macam mana? Apa kita nak faham? Jawabnya jangan salah faham. Nabi kita memang tak membaca. Dalam awal surah Al-Alaq dulu pun kita dah bincang ketika Nabi Iqra ni ada dua, sama ada kita baca daripada ingatan kita ataupun kita baca daripada tulisan. Maka Nabi sallallahu dia tak baca daripada tulisan sebab dia ummi, tetapi dia membaca daripada ingatan. Apa yang diwahyukan kepadanya Nabi kita ingat, lancar. La yaqra, Nabi kita tidak baca daripada suhuf, daripada lembaran-lembaran kertas, tidak. Maka makna yatlu suhufan, Nabi kita baca apa yang tertulis dalam Quran, tapi dia bukan baca Quran tu, dia baca daripada ingatan dia, yang tertulis. Maka ada orang tanya apa beza di antara ummi dengan ummi. Ummi, mak kita, ummi, ibu saya, alif mim, ia, titik dua, itu nisbah. Mi itu saya. Mana? Ummi, ibu saya. Dua kalimah. Tanda molek, mengaji bahasa Arab. Adapun kalimah yang tak membaca ni, ummiyu. Satu kalimah je. Ummiyu. Cuma tulis ruminya UMI belakang lah, UMMI, ummi. Itu berbeza. Tulisan mungkin sebutannya hampir sama, tulisan pun sama, tapi bila kita sebut huruf asal, pecah benda yang sebut. Kena ingat molek. Belajar ada jemaah tanya apa beza ummi. Kata bezanya bila kita kembali kepada asal huruf. Yang ummi alif mim capu ya nisbah. Ummi, mak saya. Yang tak membaca ummiyu. Jelas dah? Boleh faham? Alhamdulillah. Baiklah, kita berpindah kepada yang keempat.
وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Puak-puak Alkitab tak berkelahi, tak balah, tak bercerai, tak berpisah kecuali setelah datang di hadapan mereka keterangan. Apa maksud dia? Dia baca dalam kitab Taurat sifat Nabi sekian. Ahlun Nasara baca dalam kitab Injil sifat Nabi sekian. Sebelum datang Nabi, mereka tak berpecah. Ada Yahudi mengembara daripada negara dia, daripada Syam, mari duduk di Madinah. Semata-mata apa? Semata-mata dia tengok dalam kitab dia, Taurat, Nabi akhir zaman akan lahir di sebuah bumi yang tanahnya hitam, bergaram, banyak pokok tamar. Ni, tengok dalam buku Madinah kita tu. Dalam buku Madinah yang ana usahakan, mana buku kita? Ada cerita sebab-sebab kedatangan Yahudi ke Madinah. Mari menunggu sengih itu. Mudah-mudahannya anak cucu dia ni yang akan dilahirkan, dilantik oleh Allah jadi Nabi. Puja. Salman Al-Farisi, pengembara yang beratus tahun berjalan, jadi hamba kepada beberapa orang. Juga dia jumpa dalam kitab Injil sifat Nabi akhir zaman. Maka dia berjalan sampai ke Madinah. Bila Nabi datang, Bayyinah datang, huyai kata adawatuhu wallahi in baqitu, aku akan lawan selagi aku hidup. Apa dia bilang? Wa ma tafarraqa. Kita hari ini pun bila datang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang jelas, ulama ahlu sunnah yang awal telah menjelaskan sekian-sekian, mari kumpulan Mu'tazilah, dia guna akal lawan sunnah. Mari puak-puak Jahmiyah, Jaham bin Safwan ambil ayat sunnah yang jelas yang sahih, guna akal lawan, tak boleh terima ini. Mari puak-puak Mu'attilah, Musyabbihah, Mujassimah habis hara belaka, maka keluarlah firaq, kumpulan-kumpulan yang duduk dalam kelompok Islam tapi mereka telah berpecah belah. Sebab apa? Sebab nas yang datang yang jelas pun ditafsir, ditakwil berbagai-bagai, maka pelbagailah ada. Adapun dalam masalah furu'ul syariah, solat asar, solat tak ada orang bala. Solat zuhur, asar, maghrib 4 rakaat, 3 rakaat tak ada orang lagi. Tapi cara nak angkat tangan macam mana, nak letak di mana, ada tak letak langsung, ini dia panggil furu'. Yang ni ada keluasannya. Bukan kata kita balah kerana sesatlah, ada keluasannya. Tuan-tuan baca dalam buku yang saya usahakan, nota kuliah saya, tajuk dia Rahmat dalam Perbezaan. Rahmat dalam Perbezaan. Kita dah cerita sebab-sebab berbeza, kenapa ulama berbeza pandangan dalam masalah furu', tapi dalam masalah akidah bahaya. Sebab yang rempuh masuk lawan syariat ini, siapa dia? Mu'tazilah, geng-geng dia, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, banyak nama-nama yang tersebut. Allahu Akbar. Mari kita tamatkan. Yang pentingnya Taurat, Injil sebelum ditukar oleh pendeta-pendeta ini semuanya benar, datang daripada Allah, kemudian mereka telah ubah. Yang terakhir, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Allah minta supaya kita ikhlaskan agama kita ni. Di sini kata di para ulama, ayat ini menjadi dalil wajibnya niat dalam ibadat. Wajibnya niat dalam ibadat, dan ibadat kita mesti ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla. Maka mana-mana ibadat yang tidak ikhlas, maka dia tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang disebut oleh para ulama ahli sunnah bahawa dua syarat qabulul amal. Yang pertama ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin, ikhlas. Yang kedua mutaba'atun nabi, kita kena ikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa tak ikut Nabi, walaupun dia ikhlas, tak jadi. Saya ikhlas ni, melompat cabut serbat zikir, tapi bukan cara Nabi, tak terima. Maka kita bertakarub pada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan ruhul ibadah. Dengan cara mana? Dengan cara kita ikhlas dan kita mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamatlah kita 5 faedah dengan 5 perkara yang kita baca ini, insya-Allah
Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. InsyaAllah dalam siri yang akan datang kita akan mula ayat 6 sampai ayat 8. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.